forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Oman terhadap Hishamuddin. Tawaran tidak masuk akal. Saya tidak akan merayu. Kita baca sedikit. Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hishamuddin tidak akan mengemukakan rayuan atas pergantungan keahlian UMNO selama 6 tahun. Walaupun Presiden UMNO Ahmad Zahidin mengumumkan kesediaan untuk menimbangkan rayuan pemimpin UMNO yang digantung dan dipecat. Okey, mari kita dengar respon Tolong Madam. Di akhir kita komen macam biasa. Undangan Datuk Zahid untuk Ali digantung, dipecat sertai UMNO semula tak masuk akal dia kata tu. Dia undangan tu agak macam tak ikhlas. Dan dia sendiri cakap sampai ke hari ni dia kata dia tak tahu sebab apa UMNO gantung dia. Saya rasa manusia bernama Hishamuddin ni dia tak faham. Dia buat-buat bodoh saja. Walaupun hakikat dia memang kebodohan tu memang ada sedikit, kan. Hakikat dan realitinya hari ni kita kena tahu Datuk Zahid dia sambut saranan oleh budak-budak Hishamuddin juga, kan. Ada budak-budak Hishamuddin yang menyarankan kita ni tak kita tak bak kata orang tu, kita tak mampu untuk berpecah, kan. Kita tak mampu untuk bak kata orang tu untuk buang orang, ambil lah balik. So, kena tahu bahawa kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zahid ialah apabila ada permintaan daripada budak-budak Hisham, budak-budak KJ ni yang minta supaya kita terimalah balik. Tetapi Datuk Zahid cakap, kita terbuka, kita boleh terima bila-bila masa budak-budak yang ni ahli-ahli yang digantung, ahli-ahli yang dipecat. Tetapi sebelum kita terima, tunjukkan dulu kesetiaan dia pada parti. Tunjukkan dulu dia betul-betul ada hati pada parti. Tapi kalau hari-hari dia keluarkan kenyataan menjahanamkan parti macam KJ, apa kejadah kita nak pertimbangkan? Sama juga dengan Hishamuddin. Dia cerita dia kata kita kita bak kata orang tu memperli undangan. Kita kena tahu bahawa di antara yang dipecat ini, di antara yang digantung ini, ada yang dah hantar anak, ada yang dah hantar menantu, ada dah hantar isteri. Contoh macam Tajudin Rahman, dia nak masuk UMNO balik. Betul tak? Jadi itu sebab Datuk Zahid cakap, kalau misalnya rasa rindu pada UMNO ni, datanglah, ubati kerinduan tu. Itu yang Dr. Ashraf Wajidi pun, siapa nak datang, welcome datang. Tetapi orang Datuk Seri Zahid cakap, bila kita mengambil tindakan disiplin, kita ambil tindakan disiplin tu ada sebab, ada asas. Kalau misalnya dia punya kelakuan dia, perbuatan dia, contoh macam KJ, time pilihan raya, lagi 5 hari nak pilihan raya, dia kata parti kita sesat, parti kita ni dah rosak, dah sakit, kan. Kalau kita tak ambil tindakan disiplin, lepas ni semua calon pilihan raya buat perangai yang sama, tak ke lingkup parti kita? Tindakan KJ bukan hanya menjejaskan keputusan pilihan raya di kawasan dia, dia menjejaskan keputusan pilihan raya di kawasan orang lain yang bertanding atas tiket Barisan Nasional. Itu sebab yang Berhormat Mulia Tunku Razali mengatakan bahawa kita kena tegas dalam soal ni. Bila kita dah ambil tindakan disiplin, kita tak boleh suka-suka batalkan, kecuali orang tu betul-betul bersungguh, orang tu betul-betul insaf, orang tu betul-betul nak kembali bersama kita dan tidak menyerang parti. Itu yang Datuk Seri Zahid cakap dalam ucapan penggulungan. Buktikan dulu yang kamu ni betul serius nak kembali pada parti. Bila dia cakap macam tu, saya yakin dia refer pada orang yang ada minat nak kembali kepada UMNO. Kalau orang macam Hishamuddin, dia orang macam KJ, dia bergaul pun dengan geng-geng yang mengkhianati parti, geng-geng yang kluster menteri dulu.
geng-geng yang menentang kita. Geng macam Noh Omar, Syahidan Kasim, Anwar Musa. Orang macam ni, kita pun tak pelawa lah untuk dia datang PAU. Kita pun tak pelawa untuk dia kembali menyertai UMNO. Sebab kita tahu hati dia bukan bersama kita. Itu sebab yang Muhammad Mulia kata, Tengku Razali kata, kalau kita ambil orang ni kembali kepada parti kita akan rosak. Kerana mereka ni akan menjadi gunting dalam limpatan balik. Segala apa yang kita bangkitkan dalam mesyuarat, dalam perjumpaan, semua akan sampai ke telinga Muhyiddin Yassin, ke telinga pembangkang. So kena tahu siapa yang dimaksudkan oleh Datuk Zahid yang dia pelawa untuk datang Perhimpunan Agung, dan dia respon. Kan? Kita tanya juga kenapa Ketua Pemuda sehingga hari ini tidak membantu untuk menjawab, sedangkan Presiden UMNO mengeluarkan kenyataan itu bila mana di dalam ucapan dasar Ketua Pemuda UMNO dia mengatakan bahawa kita sepatutnya jangan bertelagah. Tapi saya heran juga kenapa Ketua Pemuda UMNO tidak menasihati Khairi Jamaluddin bahawa tindakan-tindakan beliau itu menyebabkan beliau diambil tindakan disiplin. Jadi sebelum dia minta Presiden Parti bawa masuk balik manusia-manusia macam KJ Hishamuddin, kita tahulah hubungan dia dengan Hishamuddin. Kalau tak, dia tak lantik lah Ketua Pemuda daripada UMNO bahagian Hishamuddin menjadi susah pemuda dia. Betul tak? Kita faham dia nak ada hubungan baik, itu terpulang pada dia. Ini kebebasan. Tetapi berlaku adil lah. Kalau nak suruh Presiden terima balik pengkhianat-pengkhianat ni, nasihatlah sama pengkhianat-pengkhianat ni. Kalau kau nak balik, nak betul-betul nak kembali bersama dengan parti, buatlah cara macam orang yang nak bersama dengan parti. Bukan terus-menerus menghentam parti, bukan terus-menerus mengherdik Presiden. Presiden pun dia ada perasaan juga. Kalau saya jadi Presiden, saya dengar ucapan, hey, kan? Saya dengar ucapan seolah-olah kan, yelah pagi dia cerita macam tu, petang Presiden dah keluar kenyataan, kan? Tak payahlah nak suruh DAP minta maaf. Kita move on lah, kita lupakan persekataan lama, kita buka buku baru. Tapi petang sambung lagi. Kalau aku jadi Presiden parti, aku pun rasa kecil hati. This is very wrong. Takkan tak faham bahasa kan? Jawatan besar tu Ketua Pemuda. So berlaku adil lah. Kalau nak Presiden berlapang dada, terima kawan-kawan yang dah kena pecat, kawan-kawan yang dah kena gantung ni, setidak-tidaknya bila hari ni Presiden diherdik oleh Hishamuddin, bersuaralah sikit, kan? Takkan nak protect je. Ada apa-apa ke? Kan? Itulah hari ni pun kita Kata gitu, dia sampai sekarang itu dia masih lagi play victim itu. Siapa? Siapa? Dia hari ni dia masih cakap kita dah buat berapa banyak kenyataan, berapa banyak video khusus menjawab pengkhianatan dia. Apa pengkhianatan dia? Dia membantu 16 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional untuk menyertai bersatu. Dia antara orang yang menghasut antaranya ahli parlimen Tasik Gelugur dulu, Ustaz Syahabuddin Jaya, sehingga Ustaz Syahabuddin marah. Ini selepas PL14 Selepas Pilihan Raya 14. Okey. Kemudian dia menghasut satu pasukan UMNO Negeri Sabah untuk menyertai bersatu. Antara yang menjadi saksi YB Yaqubah Han, yang turut bila dia tanya dengan Hishamuddin, what should I do? Hishamuddin cakap follow the flow, maknanya ikut tim-tim yang yang nak melompat pergi ke bersatu. Saya buat laporan di lembaga disiplin. Dia selamat. Tetapi lepas pilihan raya, lepas Presiden dah maafkan dia, Presiden bagi dia lagi jawatan bendahari. Dulu dia pemangku timbalan Presiden. Bila kita kalah, tengok apa jadi pada dia. Jawatan timbalan Presiden pun dia tak bertanding, dia lari.
Dia bantu pula musuh untuk pindahkan ahli-ahli parlimen kita pergi ke kamp bersatu. Lepas pilihan raya yang ke-15, kau dah jadi bendahari Barisan Nasional. Kan? Datuk Seri Zahid, kalau misalnya dia tak buat kerja-kerja mengkhianat, mungkin dia tentu jadi menteri. Sebab dia bendahari Barisan Nasional. Kita tengok Susah Agung Barisan Nasional, walaupun kalah pilihan raya pun, dia diangkat menjadi menteri luar. Hishamuddin pun ada talent untuk jadi menteri luar. Tapi bila dia antara orang yang menghasut 10 orang ahli parlimen BN, walaupun dah tanda tangan aku janji, dia menghasut untuk mereka ni memberikan sokongan kepada Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri, membelakangkan parti, buat secara senyap-senyap. Lepas tu dia fly naik private jet pergi ke Sarawak, menyampaikan kepada Premier Sarawak kononnya BN bersedia untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Menipu lagi Premier Sarawak. Ini terang-terang dia langgar disiplin parti. Jadi janganlah buat-buat bodoh tak tahu apa pengkhianatan yang dia buat tu. Kita pun bukan tak tahu dia di belakang witness warrant. Dia di belakang Wee Ka Siong. Bila mana Wee Ka Siong dan witness warrant mendesak supaya Datuk Zahid melepaskan jawatan pengurusi Barisan Nasional. Kita bukan tak tahu. Kita tahu. Kudeta yang cuba mereka lakukan nak tumbangkan pengurusi Barisan Nasional supaya kuasa yang ada kepada Datuk Zahid selaku pengurusi Barisan Nasional yang mempunyai kuasa mutlak untuk memilih kerajaan mana yang kita nak kerjasama, dengan parti mana kita nak kerjasama untuk bentuk kerajaan, siapa yang kita nak angkat sebagai Perdana Menteri. Kuasa mutlak Presiden. Itu kuasa mutlak ketua parti, ketua ataupun pengurusi Barisan Nasional. Ini kita kena faham. Betul. Ya. Adakah sebab dia dalam statement dia lah, dia kata dia tidak dipanggil untuk membela diri dalam lembaga disiplin. Adakah sebab tu dia tak nak mengaku yang apa yang dia buat ni? Maksudnya pengkhianatan dia. Kalau pengkhianatan dia terang lagi bersuluh, buat apa kita nak panggil? Contoh macam Khairi Jamaluddin. Kenapa kita nak panggil? Kesalahan yang dia buat itu, dia upload dalam Facebook dia sendiri. Bukan setakat laporan yang kita terima. Ada dalam Facebook dia sendiri. Maknanya, perlu tak kita nak panggil dia, betul ke ni Facebook kau? Tak perlu. Betul lah? Sama juga dengan Hishamuddin Tun Hussein. Dia tanda tangani SD tu. Dan dia menghasut orang lain. Hasni budak siapa? Budak dia. Kan? Maulizan budak siapa? Budak dia. So, apa lagi bukti yang kita nak? Sebab mereka ni akhirnya menarik balik SD tersebut. So itu buktilah tu. Dia tarik balik SD tersebut. Semua tu termasuk 10 orang tu tarik balik SD tersebut. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kalau Zahid Hamidi nak ambil pun mereka yang dipecat ni, kena tengok betul-betul lah. Takut nanti kalau mereka dah masuk balik, hari-hari dia keluarkan kenyataan berlawan dengan Presiden, kita akan nampak dalam UMNO ni suasana tidak baik. Masalah juga ni, hari-hari asyik bercakaran dia. Kita nampak baru ni yang datang ke UMNO baru ni, Tajuddin tu, masa datang tu pun dia keluarkan kenyataan juga. Dia serang Ahmad Maslan. So bahaya itulah kan. Tak sempat nak ambil lagi pun dia dah serang dah. So kita risau juga KJ ke Hishamuddin apa semua ni. Kalau betul lah nak ambil balik, kena tengok betul-betul dulu. Takut nanti dalam UMNO dia huru-hara bercakaran dengan mereka ni. Okey, mari kita terus menyokong Kajian Hujah dan Fiqh Anwar Ibrahim. Assalamualaikum dan jumpa lagi.